Video ini adalah satu contoh soalan peperiksaan PSV untuk pemandu-pemandu teksi dan pemandu e-hailing. Ini adalah soalan set 2. Soalan 1. Nama seorang pelabur, usahawan, motivator dan penulis buku terkenal Rich Dad, Poor Dad ialah A. Robin Kiyosaki, B. Bernard Kiyosaki, C. Robert Kiyosaki, dan D. William Kiyosaki. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Robert Kiyosaki. Soalan 2. Sebagai pemandu, Anda tergolong di dalam kategori kuadron perniagaan. A. Anda bekerja untuk majikan, B. Anda bekerja untuk pekerjaan, C. Perniagaan bekerja untuk Anda, dan D. Wang bekerja untuk Anda. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Anda bekerja untuk pekerjaan. Soalan 3. Bagaimanakah cara pengiraan aliran tunai yang betul? A. Tunai tambah pendapatan tolak perbelanjaan tambah aset atau harta tolak liability atau bebanan. B. Tunai tambah pendapatan tolak perbelanjaan tolak aset tolak liability. C. Tunai tolak pendapatan tolak perbelanjaan tambah aset tolak liability. Dan D. Tunai tambah pendapatan tolak perbelanjaan tambah aset tambah liability. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Tunai tolak pendapatan tolak perbelanjaan tambah aset tolak liability. Soalan 4. Pilih cara menjana pendapatan lebih dan mendapat penumpang tambahan. 1. Lakukan lebih perjalanan dan dapatkan lebih tempahan. 2. Melalui penumpang yang tetap atau shore daripada penumpang lain. 3. Menunggu di hentian. Dan 4. Menunggu waktu kemuncak untuk beroperasi. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, dan D 2 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah A 1 dan 2. Soalan 5. Apakah sistem peralatan yang digalakkan untuk pemandu gunakan sebagai alat bantuan dan panduan perjalanan yang cepat dan dekat? A. WhatsApp, B. GPS, C. RPG, dan D. RTG. Jawapan untuk soalan ini ialah B. GPS. Soalan 6. Pilih panduan pemilihan pelan internet yang baik. 1. Lihat kawasan minoriti di mana Anda berada untuk mengambil penumpang. 2. Kaji pelan internet yang menawarkan harga yang paling rendah dan saiz internet paling besar. 3. Mengambil hanya satu pelan dalam masa sebulan. Dan 4. Ambil pelan prabayar atau prepaid dahulu. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, dan D 2 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah D 2 dan 4. Soalan 7. Tempat kosong adalah perkhidmatan pemetaan web yang dibangunkan oleh Google yang menawarkan imej satelit petik jalan, 360 panorama, jalan ataupun street view, dan perancangan laluan bagi penang kaki, kereta, basikal atau pengangkutan awam. Pilihan jawapan A. Google Image, B. Google Translate, C. Google Maps, dan D. Meteor. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Google Maps. Soalan 8. Apakah aplikasi yang dibangunkan oleh APAD yang membolehkan penumpang menyemak maklumat terperinci mengenai pemandu dan sebarang kesalahan pemandu
di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat APAD Pindaan 2017. Pilihan jawapan A, meter on, B, taxi on, C, driver on, dan D, meter on. Jawapan untuk soalan ini ialah D, meter on. Soalan 9. Penumpang boleh menilai pemandu berdasarkan pengalaman perjalanan mereka sendiri dan boleh melaporkan terus sekiranya meter tidak digunakan sepanjang perjalanan. Ini dapat dilakukan apabila penumpang menekan butang tamat perjalanan. Proses ini dinamakan A, penjejak perjalanan, B, pengesahan pemandu, C, penilaian pemandu, dan D, pengesan saman. Jawapan untuk soalan ini ialah C, penilaian pemandu. Soalan 10. Berikut merupakan cara memilih laluan yang betul kecuali A, aplikasi telefon pintar, B, peta, C, pengalaman pemandu, dan D, pengalaman penumpang. Jawapan untuk soalan ini ialah peta. Soalan 11. Pemandu harus mengetahui tempat-tempat menarik di sekitar tempat mereka beroperasi kerana ianya penting untuk A, meningkatkan imej pemandu perkhidmatan kenderaan perkhidmatan awam, B, pemandu sebagai barisan perkhidmatan kenderaan perkhidmatan awam langsung sebagai pelancong dan bertanggungjawab memberikan maklumat yang betul serta menjaga imej negara, C, membantu pelancong asing dan tempatan, dan D, memberi keuntungan kepada pengusaha-pengusaha tempat menarik. Jawapan untuk soalan ini ialah B, pemandu sebagai barisan perkhidmatan kenderaan perkhidmatan awam langsung sebagai pelancong dan bertanggungjawab memberikan maklumat yang betul serta menjaga imej negara. Soalan 12. Pemandu bertanggungjawab sebagai petugas barisan hadapan ataupun frontliners yang kerap berinteraksi secara langsung dengan pelancong. Pemandu harus memberikan maklumat yang betul serta menjaga imej negara. Justifikasikan kenyataan tersebut. Pilihan jawapan A, pemandu sebagai duta sukan negara, B, pemandu sebagai ejen Kementerian Pengangkutan, C, pemandu sebagai duta pelancongan, dan D, pemandu sebagai ejen penguatkuasaan. Jawapan untuk soalan ini ialah C, pemandu sebagai duta pelancongan. Soalan 13. Sebagai pemandu yang cemerlang, seharusnya tahu tempat-tempat menarik yang sesuai ditujui oleh penumpang. Pilih tempat tarikan pelancong yang berada di dalam Kuala Lumpur. 1. Menara Petronas, Anjung Tinjau, Aras 86. 2. Jonker Street. 3. Istana Negara. Dan 4. Pasar Siti Khadijah. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, dan D 2 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah B 1 dan 3. Soalan 14. Penumpang dialu-alukan dengan tempat kosong beserta ucapan selamat datang dan sebagainya apabila menaiki sebuah teksi. A. Gelak ketawa, B. Senyuman sinis, C. Senyuman, dan D. Berdiam diri. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Senyuman. Soalan 15. Sebagai pemandu, prinsip SMS akan digunakan untuk memenuhi kehendak penumpang. SMS adalah singkatan bagi A. Selesa mesra selamat, B. Salam mesra selesa, C. Sayang mulia selesa, dan D. Santun mantap salam. Jawapan untuk soalan ini ialah A. Selesa mesra selamat.
Soalan 16. Senaraikan ciri-ciri kenderaan pengangkutan awam mengikut prinsip SMS. 1. Pendingin hawa berfungsi. 2. Bersih. 3. Kemas. Dan 4. Cermin gelap. Pilihan jawapan A 1 dan 4, B 1, 2 dan 3, C 2, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah B 1, 2 dan 3. Soalan 17. Selamat bermaksud pemanduan berhemah. Pilih ciri-ciri pemanduan berhemah. 1. Berhati-hati semasa memandu. 2. Ikut peraturan jalan raya. 3. Mempunyai rekod saman yang tinggi. Dan 4. Kenderaan diselenggara dengan baik. Pilihan jawapan A 1 dan 4, B 1, 2 dan 4, C 2, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah B 1, 2 dan 4. Soalan 18. Salah satu prinsip mesra adalah dengan memberi tanggapan pertama yang baik. Sarankan beberapa langkah yang boleh dipraktikkan oleh pemandu. 1. Senyum. 2. Ramah. 3. Sedia membantu. 4. Membuat lawak jenaka. Pilihan jawapan A 1 dan 4, B 2 dan 3, C 1, 2 dan 3, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah C 1, 2 dan 3. Soalan 19. 3V di dalam kemahiran berkomunikasi adalah A. Verbal value vokal, B. Verbal vocal visual, C. Visual VC value, dan D. VC vocal verbal. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Verbal, vocal, dan visual. Soalan 20. Pemandu perlu menggunakan panggilan hormat paling tinggi dan formal. Jika lelaki, gunakan tuan. Jika perempuan, gunakan A. Datin, B. Puan Seri, C. Cik atau Puan, dan D. Kakak. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Cik atau Puan. Soalan 21. Tepat kosong ialah perkataan yang digunakan untuk berkomunikasi. A. Vocal, B. Verbal, C. Visual, dan D. VC. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Verbal. Soalan 22. Pilih prinsip komunikasi yang menyokong 3 elemen komunikasi yang berkaitan. Pilihan jawapan 1. Berbual topik sensitif. 2. Memandu secara kasar. 3. Peramah. Dan 4. Profesional semasa pemanduan. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, dan D 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah D 3 dan 4. Soalan 23. Apakah maksud salam dan mesra di dalam kemahiran komunikasi? 1. Salam adalah bahasa yang dituturkan. 2. Mesra adalah bahasa badan yang digunakan. 3. Salam adalah bahasa badan yang digunakan. Dan 4. Mesra adalah bahasa yang dituturkan. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, dan D 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah A 1 dan 2. Soalan 24. Puji dengan ikhlas bermaksud puji tanpa nada sindiran. Berikan contoh yang sesuai. 1. Kemas pakaian tuan. 2. Wah, merah menyala puan hari ini. 3. Cantik warna tudung cik. Dan 4. Siapa punya pakaian yang encik pakai ini?
Pilihan jawapan A 1 sahaja, B 1 dan 4, C 1 dan 3, dan D 2 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah C 1 dan 3. Soalan 25. Di dalam teori salam mesra, perkataan mesra adalah berkenaan bahasa badan. Bagaimanakah cara pemandu memandang penumpang ketika berkomunikasi? Pilihan jawapan A, pemandu perlu menoleh ke belakang untuk berkomunikasi dengan baik. B, pemandu hanya perlu berkomunikasi tanpa melihat muka penumpang. C, pemandu boleh pandang cermin pandang belakang sekali-sekala semasa berinteraksi. Dan D, pemandu hanya dibenarkan berkomunikasi apabila kenderaan dalam keadaan berhenti. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Pemandu boleh pandang cermin pandang belakang sekali-sekala semasa berinteraksi. Soalan 26. Apakah yang dimaksudkan dengan jarak sosial? Pilihan jawapan A, jarak hubungan sesama rakan. B, ukuran kekerapan hubungan sosial. C, jarak selesa 3 kaki di antara 2 individu. Dan D, kekerapan penggunaan media sosial. Jawapan untuk soalan ini ialah C, jarak selesa 3 kaki di antara 2 individu. Soalan 27. Amat penting bagi pemandu sentiasa tenang dan mengawal tempat kosong di dalam apa jua keadaan yang ditimbulkan oleh penumpang sukar. Pilihan jawapan A, perasaan teruja. B, perasaan marah. C, perasaan gembira. Dan D, perasaan cemburu. Jawapan untuk soalan ini ialah B, perasaan marah. Soalan 28. Penumpang sukar memerlukan kemahiran pengendalian yang baik. Pilih panduan menangani penumpang sukar yang tepat. 1. Bertenang. 2. Beri perhatian. 3. Salahkan penumpang atau syarikat. Dan 4. Selesaikan masalah dengan baik. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 1, 2 dan 4, dan D 1, 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah C 1, 2 dan 4. Soalan 29. Sentiasa berwaspada terhadap destinasi yang dicurigai. Pastikan anda tahu lokasi kebanyakan pemandu berkumpul bagi memudahkan mendapatkan bantuan jika perlu. Kenyataan di atas merupakan salah satu panduan untuk menangani. Pilihan jawapan A, penumpang OKU penglihatan. B, penumpang sukar. C, penumpang OKU fizikal. Dan D, penumpang wanita mengandung. Jawapan untuk soalan ini ialah B, penumpang sukar. Soalan 30. Sekiranya keselamatan anda terancam, segera dapatkan bantuan pemandu lain yang berhampiran atau tempat kosong. Pilihan jawapan A, SPRM, B, JPJ, C, PDRM, dan D, APAD. Jawapan untuk soalan ini ialah C, PDRM. Soalan 31. Sekiranya berlaku apa-apa situasi yang tidak diingini, pemandu hendaklah memberi penerangan berkenaan situasi sebenar dan tempat kosong. Pilihan jawapan A, jangan salahkan penumpang atau syarikat. B, salahkan kesesakan lalu lintas. C, salahkan pihak berkuasa. Dan D, jangan salahkan keadaan cuaca. Jawapan untuk soalan ini ialah A, jangan salahkan penumpang atau syarikat. Soalan 32. Santun merupakan singkatan bagi prinsip cara-cara memberikan perkhidmatan kepada penumpang tempat kosong. Pilihan jawapan A, pelancong luar negara. B, kanak-kanak. C, orang kurang upaya atau OKU. Dan D, orang kenamaan.
Jawapan untuk soalan ini ialah C, orang kurang upaya atau OKU. Soalan 33. Pilih langkah-langkah mengambil penumpang wanita mengandung dan warga emas. 1. Keluar dari teksi dan bukakan pintu. Tinggalkan barang-barang di luar dahulu. 2. Pastikan penumpang tersebut telah masuk dan duduk dengan selesa. 3. Membiarkan barang-barang penumpang diangkat sendiri oleh penumpang. 4. Pastikan Anda berhenti berdekatan dengan penumpang yang mengandung. Pilihan jawapan A 1, 2, dan 3. B 1, 2, dan 4. C 2, 3, dan 4. Dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah B 1, 2, dan 4. Soalan 34. Berikut langkah-langkah mengendalikan OKU yang menggunakan kerusi roda, kecuali tempat kosong. Pilihan jawapan A, lipat kerusi dan masukkan ke dalam bonet kereta dengan cermat. B, pimpin penumpang sehingga duduk selesa di atas kerusi roda. C, apabila sampai, buka kerusi roda dahulu. D, membiarkan penumpang membuka kerusi sendiri pintu kenderaan ketika masuk dan apabila sampai di destinasi. Jawapan untuk soalan ini ialah D, membiarkan penumpang membuka kerusi sendiri pintu kenderaan ketika masuk dan apabila sampai di destinasi. Soalan 35. Pilih langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika penumpang atau mangsa tidak sedarkan diri. 1. Periksa tanda-tanda kecederaan pada bahagian badan mangsa. 2. Periksa nadi mangsa. 3. Periksa pernafasan mangsa. Dan 4. Periksa aliran darah mangsa. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1, 2, dan 3, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas. Soalan 36. Merancang, menyelia, dan menguatkuasakan semua perkara yang berkuasa dengan pengangkutan awam darat dan mempunyai bidang kuasa di semenanjung Malaysia. Kenyataan ini menggambarkan fungsi A. Jabatan Pengangkutan Jalan, B. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, C. Agensi Pengangkutan Awam Darat, dan D. Puspakom. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Agensi Pengangkutan Awam Darat atau APAD. Soalan 37. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT ditubuhkan dengan objektif utama menjadikannya sebagai sebuah jabatan yang menerajui pengurusan trafik. Apakah nama seksyen yang menyeraikan fungsi-fungsi JPST? Pilihan jawapan A, Seksyen 20, tugas di jalan utama. B, Seksyen 21, tugas di jalan awam. C. Seksyen 22, tugas berkaitan kenderaan awam. Dan D. Seksyen 23, tugas berkaitan penguatkuasaan. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Seksyen 21, tugas di jalan awam. Soalan 38. APAD merancang, menyelia, dan menguatkuasakan semua perkara yang berkaitan dengan pengangkutan awam darat dan mempunyai bidang kuasa di semenanjung Malaysia. Senaraikan fungsi-fungsi APAD. 1. Kawalan lalu lintas. 2. Kuasa merancang. 3. Kuasa kawal selia. 4. Kuasa penguatkuasaan. Pilihan jawapan A 1 sahaja, B 2 dan 3, C 2, 3, dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas. Soalan 39. Seseorang yang melakukan sesuatu kesalahan di bawah seksyen ini boleh ditangkap tanpa waran melainkan dia memberikan kepada pegawai polis itu nama dan alamatnya
dan selainnya memuaskan hati pegawai polis itu yang dia akan mematuhi dengan sewajarnya apa-apa saman atau prosiding lain yang mungkin diambil terhadapnya. Nyatakan seksyen yang dimaksudkan. Pilihan jawapan A, seksyen 20, tugas di jalan-jalan utama. B, seksyen 21, tugas di jalan awam. C, seksyen 22, tugas berkaitan kenderaan awam. Dan D, seksyen 23, tugas berkaitan penguatkuasaan. Jawapan untuk soalan ini ialah B, seksyen 21, tugas di jalan awam. Soalan 40. Senaraikan contoh APID 2010, seksyen 22/3, iaitu langgar syarat permit bagi pemandu teksi. 1. Operasi luar kawasan. 2. Mengambil penumpang melebihi bilangan dibenarkan. 3. Kad pemandu tiada, gagal pamer, tamat tempoh. Dan 4. Tidak guna meter teksi. Pilihan jawapan A 1 dan 4, B 2 dan 3, C 2, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas. Soalan 41. Kaedah 15. Kaedah-kaedah kenderaan perkhidmatan awam, perlesenan dan kelakuan pemandu, konduktor dan penumpang, 1959. Mengkehendaki pemandu sentiasa bersikap. 1. Hendaklah berpakaian sopan dan dengan kekemasan dan kebersihan yang munasabah. 2. Tidak boleh merokok di dalam kenderaan semasa perjalanan atau apabila anda penumpang yang berada di dalam kenderaan. 3. Hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk memastikan keselamatan penumpang semasa berada di dalam atau semasa menaiki atau turun dari kenderaan. 4. Tidak boleh dengan sengaja menipu atau enggan memaklumkan penumpang atau bakal penumpang tentang destinasi atau laluan kenderaan itu atau tentang tambang bagi apa-apa perjalanan. Pilihan jawapan A 1 dan 4, B 2 dan 4, C 2, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas. Soalan 42. Suatu tanda pengenalan diri yang melayakkan seseorang untuk memandu kenderaan perkhidmatan awam. Apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan ini? Pilihan jawapan A, kad pengenalan. B, kad kuasa. C, kad pemandu. Dan D, kad teksi. Jawapan untuk soalan ini ialah C, kad pemandu. Soalan 43. Pemandu dibenarkan untuk menghantar penumpang ke destinasi di luar zon kawasan operasi dan dikehendaki untuk kembali ke kawasan operasi yang telah ditetapkan dalam masa tempat kosong selepas menurunkan penumpang. Pilihan jawapan A 6 jam, B 12 jam, C 24 jam, dan D 48 jam. Jawapan untuk soalan ini ialah C 24 jam. Soalan 44. Pastikan kenderaan perkhidmatan awam diselenggarakan dengan baik. Pemeriksaan berkala boleh dilakukan di tempat kosong. Pilihan jawapan A, JPJ, B, APAD, C, Puspakom, dan D, bengkel. Jawapan untuk soalan ini ialah Puspakom. Soalan 45. Pilih alat-alat kecemasan yang perlu ada di dalam kenderaan perkhidmatan awam. 1. Alat pemadam api. 2. Jaket keselamatan. 3. Segitiga kecemasan. Dan 4. Minyak petrol. Jawapan pilihan A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, dan D 2 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah B 1 dan 3. Soalan 46. Pemandu hendaklah memastikan dokumen-dokumen berikut masih di dalam tempoh kuat kuasa dan berada di dalam kenderaan semasa beroperasi. Senaraikan dokumen yang berkaitan. 1. Salinan lesen pengendali yang disahkan oleh APAD. 2. Salinan permit perkhidmatan yang disahkan oleh APAD.
3. Permit kenderaan dan cukai jalan asal. Dan 4. Perakuan pemeriksaan puspakum asal yang terkini. Pilihan jawapan A 3 sahaja, B 3 dan 4, C 1, 2 dan 3, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas. Soalan 47. Pemandu hendaklah memastikan kenderaan berada dalam keadaan kemas. Senaraikan langkah-langkah yang perlu dipatuhi. 1. Tidak dipenuhi dengan hiasan atau pelekat yang diletakkan di papan pemuka kereta atau dashboard, pintu kenderaan atau pada dinding matahari atau visor. 2. Kenderaan dipenuhi dengan hiasan bunga-bungaan bagi menaikkan seri. 3. Bebas daripada contengan, pelekat yang mempunyai perkataan atau gambar-gambar yang tidak bermoral selain daripada pelekat yang dibenarkan. Dan 4. Sebarang bentuk pengiklanan hendaklah mendapat kebenaran daripada SPAD. Pilihan jawapan A 3 dan 4, B 1 dan 2, C 1, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah C 1, 3 dan 4. Soalan 48. Tidak mempunyai masalah mental atau kurang siuman, sentiasa kelihatan kemas dan terurus, tidak mengambil sebarang ubat yang boleh menyebabkan mengantuk atau hilang pertimbangan diri ketika memandu. Perkara di atas adalah merujuk kepada persediaan. Pilihan jawapan A, penumpang, B, penguat kuasa, C, pemandu, dan D, kenderaan. Jawapan untuk soalan ini ialah C, pemandu. Soalan 49. Pemandu hendaklah memastikan agar keadaan kesihatan dia berada pada tahap yang baik, iaitu 1. Pemandu hendaklah memaklumkan kepada bahagian pengurusan syarikat dengan segera untuk digantikan dengan pemandu lain. 2. Pemandu tidak mempunyai masalah mental atau kurang siuman. 3. Pemandu dikehendaki mengambil ubat sewaktu beroperasi supaya mengurangkan kesakitan yang dialami. Dan 4. Pemandu yang mengidapi penyakit berjangkit seperti sakit mata, batuk, selesema dan sebagainya dilarang untuk memandu teksi sehingga sembuh. Pilihan jawapan A 1 dan 4, B 1 dan 3, C 1, 2 dan 4, dan D 1, 2 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah C 1, 2 dan 4. Soalan 50. Tumpuan sepenuhnya hendaklah diberikan terhadap pemanduan sepanjang perjalanan. Semua pemandu hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut. 1. Penggunaan telefon bimbit adalah dilarang ketika sedang memandu. 2. Mematuhi papan tanda lalu lintas dan lampu isyarat. 3. Memberi laluan kepada pejalan kaki untuk melintas jalan. Dan 4. Memberi isyarat untuk membelok sekiranya hendak berhenti atau mengambil dan menurunkan penumpang. Pilihan jawapan A 1 dan 4, B 2 dan 3, C 1, 2 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas. Soalan 51. Sarankan tata cara penggunaan telefon bimbit atau alat elektronik semasa memandu. 1. Pastikan alat-alat elektronik dilengkapkan dengan betul tanpa menghalang sudut penglihatan semasa memandu. 2. Pastikan semua kabel yang perlu disambung dengan alat elektronik dipasang dengan betul dan berkeadaan baik. 3. Bagi pengguna sistem navigasi, lakukan carian tempat yang ingin ditujui terlebih dahulu sebelum kenderaan bergerak. Dan 4. Pastikan maklumat audio daripada sistem navigasi dapat didengar dengan jelas. Pilihan jawapan A 1 dan 3, B 2 dan 3, C 2, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas.
Soalan 52. Pemandu hendaklah memastikan penumpang berada dalam keadaan selesa sepanjang perjalanan dan tidak ada bau yang kurang menyenangkan di dalam kenderaan. Pilih contoh bau yang kurang menyenangkan yang betul. 1. Bau rokok. 2. Bau makanan yang sudah basi. 3. Bau pewangi atau penyegar udara kereta yang segar. Dan 4. Bau bunga. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, dan D 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah A 1 dan 2. Soalan 53. Bagi pemandu yang menggunakan meter taksi semasa beroperasi, hendaklah mematuhi kadar tambang taksi yang telah ditetapkan oleh APAD. Ulaskan kod etika bersama pemandu di dalam penggunaan meter tambang. 1. Pemandu dilarang menutup atau menghalang permukaan meter taksi semasa pemanduan. 2. Pemandu tidak boleh menggunakan atau mengubah suai meter taksi daripada berfungsi dengan baik. 3. Meter taksi yang rosak hendaklah dibaiki dengan segera, hendaklah diuji atau kalibrasi serta diluluskan oleh badan yang diberi kuasa. Dan 4. Dilarang untuk mengeluarkan apa-apa resit yang dicetak terus daripada meter taksi. Pilihan jawapan A 1, 2 dan 3, B 2, 3 dan 4, C 1, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah A 1, 2 dan 3. Soalan 54. Sebagai pemandu, anda perlu sopan dan berhemah ketika bertugas. Senaraikan etika bersama penumpang yang betul. 1. Memberi salam atau ucapan selamat pagi, selamat tengah hari, atau selamat petang apabila mengambil penumpang. 2. Ungkapkan semula destinasi yang diminta penumpang dengan memberi cadangan jalan yang dituju. 3. Mengucapkan terima kasih apabila menerima bayaran perkhidmatan. Dan 4. Sentiasa senyum dan mesra kepada penumpang. Pilihan jawapan A 1 dan 3, B 3 dan 4, C 2, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas. Soalan 55. Sekiranya penumpang tertinggal apa-apa barangan, pemandu hendaklah dengan sedaya upaya memulangkannya dengan menyerahkan barang tersebut kepada balai polis berdekatan dalam tempoh. Pilihan jawapan A 8 jam, B 12 jam, C 18 jam, dan D 24 jam. Jawapan untuk soalan ini ialah B 12 jam. Soalan 56. Pemandu perlu profesional dan beretika dengan penumpang. Bincangkan larangan yang perlu dipatuhi oleh pemandu. 1. Menggunakan kata-kata kesat, lucah atau tidak sopan dan memberi isyarat lucah. 2. Berbual dengan penumpang berunsur fitnah, umpatan, cacian yang berkaitan hal politik, bangsa, negara, dan agama. 3. Merokok atau vaping semasa memandu. Dan 4. Makan, minum, mengunyah, meludah atau apa-apa perbuatan seumpamanya semasa beroperasi. Pilihan jawapan A 3 sahaja, B 2 dan 4, C 1, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas. Soalan 57. ABS membolehkan pemandu mengawal kenderaan semasa membrek dengan mencegah tayar daripada terkunci. Oleh itu, penggunaan sistem ini adalah digalakkan. Apakah maksud bagi singkatan ABS? Pilihan jawapan A, sistem brek selamat, B, sistem brek anti licin, C, sistem brek anti kunci, dan D, sistem blok selamat.
Jawapan untuk soalan ini ialah C, sistem brake anti kunci. Soalan 58. Sebagai langkah berjaga-jaga, pemandu teksi perlu sentiasa mengurangkan kelajuan kenderaan dan memandu pada jarak selamat dengan kenderaan hadapan. Berikan contoh-contoh keadaan yang sesuai. 1. Jalan raya dalam keadaan licin. 2. Keadaan banjir kilat. 3. Kawasan jalan yang berliku atau sempit. Dan 4. Menghampiri persimpangan atau bulatan atau kawasan persekolahan. Pilihan jawapan A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 2, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas. Soalan 59. Kurang tidur dan rehat yang secukupnya akan menyebabkan keletihan. Antara tanda-tanda keletihan termasuk 1. Kelesuan fizikal dan mental. 2. Hilang daya tumpuan. 3. Mudah terganggu. Dan 4. Masa tindak balas yang perlahan. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 2, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D, semua di atas. Soalan 60. Pemeriksaan harian terhadap tayar sangat penting. Senaraikan pemeriksaan perlu merangkumi 1. Tekanan tayar. 2. Ketebalan bunga tayar. 3. Keretakan. Dan 4. Benjolan. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 2, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah A 1 dan 2.